الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan bincang kitab Mishkat Masabih ini pada hadis yang keempat di bawah tajuk Adabul Khala', iaitu adab-adab ataupun disiplin ketika membuang air. Pada muka surat 162 pada muka surat 162 hadis yang keempat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mahu masuk bilik air, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada gangguan syaitan dan jin dan daripada kejahatan-kejahatan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada gangguan syaitan dan jin dan daripada kejahatan-kejahatan." Ini salah satu bentuk terjemahan yang mana khubus dan khaba'is ini ulama khilaf dalam memberi erti khubus dan khaba'is. Jadi maksud itu kita akan bincang selepas ini, maksud perkataan itu. Baik, secara umumnya hadis ini menunjukkan amalan, iaitu bacaan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hendak memasuki tempat untuk membuang air. Tempat tersebut bukan dikhususkan hanya untuk tempat yang dibina secara khusus untuknya, bahkan ia merangkumi tempat yang bukan untuknya seperti padang atau di dalam kebun atau dalam bilik air atau seumpamanya. Jadi doa ini dibaca sebelum memasuki tempat yang disediakan untuk buang air seperti tandas, dan dibaca ketika permulaan buang air bagi tempat yang tidak disediakan untuknya seperti di padang pasir ataupun kebun-kebun. Contohnya ketika mula-mula membuang air seperti ketika mengangkat pakaian. Sesiapa yang lupa bolehlah dia memohon perlindungan dengan hatinya, bukan dengan lidahnya, kerana dilarang menyebut nama Allah dalam tandas itu. Maksudnya ketika buang air. Dia begini ya. Jadi bila kita sebut tentang buang air ini, tak kiralah buang air kecil ataupun air besar, dia ada melibatkan tempat. Jadi tempat tu ada tempat itu dalam bentuk yang tertutup seperti zaman kita sekarang. Ada tempat yang terbuka. Bila kita pergi ke mana-mana tempat yang mana tidak ada tempat yang khusus, tidak ada bilik air khusus. Misalnya kalau zaman Nabi dulu, biasanya buang air ni dia buang di kawasan terbuka daripada pasir. Bila nak buang air dia pergi jauh. Walau bagaimanapun zaman Nabi pun kalau kita tengok dalam hadis sudah ada dah bilik air itu. Tapi bilik air itu biasanya bilik air untuk buang air kecil saja. Kalau untuk buang air besar dia tak ada lagi sistem yang sesuai pada waktu itu. Baik, jadi bila keadaan bilik air itu sendiri ataupun keadaan tempat buang air itu sendiri berbeza, mesti timbul kemusykilan. Kalau nak masuk bilik air itu ialah bila nak masuk bilik air kita baca doa. Tapi kalau jenis tidak ada bilik, tidak ada bangunan tu bagaimana? Di sinilah. Di sini pun sebut sebenarnya, di sini dalam syarah ni pun sebut. Kalau saya nak sebut dengan bahasa lebih mudah lagi ya. Sebelum kita mendedahkan aurat,
sebelum kita akad kain, pada waktu itu kita baca. Sebab salah satu sebab hikmah kita baca doa ni supaya kita termakhluk halus lah, tidak dapat melihat aurat kita, tak kira jin, syaitan dan sebagainya. Begitu maksudnya. Baik, katakanlah terlupa ketika sedang nak buat ataupun ketika sedang buat air itu terlupa nak baca dalam, kita baca dalam hati, baca dalam hati. Jangan sebut pada lafaz, pada lidah itu dalam keadaan berlafaz itu tidak sesuai. Bahkan kita bincang sebelum dalam Sunan Nasa'i itu termasuklah perbuatan yang diharamkan. Rasanya dalam kitab ni pun ada. Dah sebelum ni kita bincang, itu termasuk perbuatan yang tidak diharamkan. Yang ini membaca doa Allahumma inni a'udzubika, seterusnya lah, minal khubuthi wal khaba'is, dan juga ada juga riwayat-riwayat lain yang sebut dalam bentuk yang lain. Jadi ketika buang air tidak dibenarkan kita sebut secara berlafaz itu. Kalau tak teringat boleh, tetapi sebut dalam hati. Sebut dalam hati Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Okey. Baik, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di sini dimulakan dengan memohon perlindungan dengan bantuan daripada Allah Ta'ala. Mana Allahumma inni a'udzubika, ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau. Ia untuk menyatakan pengabdian diri kepadanya yang sangat tinggi, di mana seseorang yang hamba itu sentiasa memohon bantuan daripadanya. Padahal kita kata masuk bilik air bukanlah suatu keadaan yang kritikal, yang membahayakan diri. Masuk bilik air ni, tapi tetap kita berlindung kepada Allah. Kerana apa? Inilah hak saya sebut sebelum ni, bahawa tempat-tempat begini ni kepentingan dia sebab apa? Sebab untuk menunjukkan bencinya kita kepada iblis, kepada syaitan, makhluk yang jahat yang diciptakan oleh Allah itu. Kukuk dia tengok dah aurat kita. Sebab dalam hadis disebut hikmah dia, maknanya Allah Ta'ala akan hijab, tutup kita, sehingga syaitan, iblis ni dia tak nampak aurat kita. Itu kehidupan Islam. Jadi itu dari satu sudut lah. Dari sudut yang lain, mana kita sebut nama Allah, mana ada di situ semacam pergantungan kepada Allah. Ini sebenarnya semua ni merupakan latihan-latihan supaya kita sentiasa tauhid kepada Allah. Apa sahaja pun semua kita bergantung kepada Allah, itu makna tauhid. Jadi banyak yang seseorang Muslim, seseorang yang beriman, mana setiap amalan sunnah itu dia buat dalam keadaan sedar. Tidakkah itu suatu latihan yang bersifat setiap masa, supaya kita ni ingat kepada apa saja minta kepada Allah SWT. Orang yang terdidik gini, payah dia nak buat syirik, payah dia nak terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur dan sebagainya. Ini kaedah agama. Kalau kita duk beriman lah, adalah hadis itu, bila kita beriman kepada Allah, bila beriman kepada Allah, kita kena istiqamah dengan iman itu. Baik, seterusnya kita nak bincang pula perkataan khubus dan khaba'is. Sebab perkataan khubus dan khaba'is itu dia ada makna yang berbeza, dan ulama pun dalam mengartikan khubus dan khaba'is ini agak pelbagai sikit maksud yang diberikan oleh ulama. Sebagai contohnya, misalnya al-khubus boleh dibaca dengan baris dhammah, atau boleh juga kita baca dengan mati. Al-khubus itu, khubus itu maknanya ba, itulah ba. Khubus, khubs boleh juga, ba tu mati, sama ada ba. Boleh dibaca dengan baris dhammah tu, ialah huruf mana? Huruf ba maksudnya. Khubus dengan khubs, itu maksud dia. Jika dibaca dengan dhammah, yakni khubus, ia bererti syaitan dan jin yang jahat lah. Sebab jin ada juga orang baik. Kalau syaitan tak ada baik, jahat semua. Ia mendatangkan gangguan. Al-khaba'is, manakala khaba'is pula bermaksud syaitan jantan dan betina. Terdapat di dalam setengah riwayat dibaca dengan sukun, dengan makna keburukan.
Maksud doa ini ialah memohon perlindungan daripada kejahatan dan seumpamanya. Minal khubuthi wal khaba'ith. Tak apalah khaba'ith itu atas wazan mafa'il. Kata setengah ulama al-khubuth dengan sukun ba memberi makna kufur dan keburukan atau kejahatan atau sesuatu yang tidak disengaja. Al-khaba'ith pula bermaksud perbuatan-perbuatan keji dan sifat-sifat yang hina atau akidah-akidah yang menyimpang atau keadaan itu makna-makna lah. Cuma kena ingat tu takut salah faham je lah. Kalau dia sebut bawah tu terdapat dalam setengah riwayat dibaca dengan sukun. Sukun tu bukan berkait dengan khaba'ith. Khaba'ith satu yang boleh baca. Khaba'is tu tak ada bacaan lain, tu saja boleh baca al-khaba'is. Tapi khubus tu sama ada baca dengan khubus atau khubus ba mati. Itu maksud sukun. Kalau khaba'is tu satu bacaan itu saja. Gitu. Jadi kalau kita tengok sini banyak makna lah. Ada setengah terjemah minal khubusi wal khaba'is dia tu saya terjatuh saya tertengok. Benar? Ada juga gitu. Tapi kalau kita tengok sini khaba'is mana syaitan jatuh dengan syaitan tengok. Kalau ingat masa kita ngaji fardu ain dekat sekolah rendah tu ya manustalah dia suruh lawan a'udzubillah apa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi masa terjemah lagu ya Allah aku berlindung kepada kau daripada kejahatan syaitan jatuh syaitan tengok dia begitu lagi. Ni kalau kita tengok situ dia sebenarnya banyak terjemah. Saya tengok dalam internet pun mana pelbagai bentuk uraian ulama kita ni makna khubus dan khaba'ith. Ni contohnya. Pokok mana kalau kita tengok terjemahlah walau bagaimanapun khubsun khaba'ith semuanya merujuk kepada keburukan, perkara yang negatif, merujuk kepada kejahatan, merujuk kepada kejelekan. Dia merujuk situ. Beberapa hadis berkenaan doa ketika masuk tandas yang menyebutkan tentang tujuan bacaan doa tersebut akan datang dalam fasa kedua. Jadi dalam fasa kedua di bawah tajuk adabul khala' ini akan diperjelaskan. Nabi sebut pula kenapa suruh baca doa. Bapa suruh baca tu. Kalau tanya kita lah. Kalau tanya kita kira-kiranya nak baca doa dalam bentuk hak lagu mana, dalam bentuk macam mana bila masuk bilik air, tentu kita akan kata begini, ya Allah permudahlah urusi aku buang air sebab kemarin senak perut dah parok dekat dengan sejak duduk dalam tu tak tobik, mesti kita kata ya Allah permudahkanlah urusan buang air. Kita tak doa gini kalau tanya kita lah. Tambah kamu hak jenis tak berapa nak boleh kecil, tak lawah semelik tahu parok semelik kita kata tak. Dia kata kok mana tak sakut paut ni. Dia. Itulah kita tengok dalam fasa kedua selepas. Lepas tu tak alif. Bila kita nak buang air dan kita ni bermasalah dengan buang air. Tak ada boleh. Boleh. Selain pada kita baca doa ni, baca ni untuk supaya tidak diganggu oleh syaitan itu dan jin. Kita boleh doa tapi kena ingatlah. Masa dalam bilik air itu doa kita tu dalam bentuk lintas dalam hati. Ya Allah permudahkanlah urusan. Susahnya aku begini. Kita sebutlah kita mengadu dalam hati tak apa tu. Doa dalam hati tu tak jadi masalah. Baik, tak apalah ke mana pun khasiat doa ni seperti mana disebut oleh Nabi duduk dalam fasa kedua selepas. Baik, kita masuk pergi pada hadis seterusnya iaitu hadis yang kelima. Sebab hari ni kita ni fasa pertama. Kena ingatlah kita belajar kitab Mishkatul Masabih ni mana setiap bab itu dia ada bagi pada fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Fasa pertama tu umumnya hadis Bukhari Muslim. Fasa kedua tu dia campur-campur. Fasa ketiga tu kiranya ada hadis yang lemah campur-campur. Jadi fasa mula-mula tu kira hadis yang kuat lah. Dia susun gitu cara dia. Kita ni masih lagi dalam fasa yang pertama lagi, fasa pertama lagi. Okey, kita pergi pada hadis yang kelima. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qabrain faqala
innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma hadha fakana la yastatiru min bawlihi wa amma hadha fakana yamshi bin namimah thumma da'a bi asibin ratbin fashaqqahu bi ithnayn فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dekat dua tanah perkuburan. Kena ingatlah dua tanah perkuburan, mana dua kubur, bukan dua. Kalau kita kata dua kubur, takut pahal kubur besar. Patut kubur selagau besar. Tak, dua kubur mana dua orang. Dua kubur di dua orang. Kubur dia ni sama, kubur dia ni sama. Itu maksud dua kubur sini ya. Bukan dua tanah kubur. Kalau dua tanah kubur takut pergi pahal hak seka ni, dua ekar tu takut pahal gitu. Dah, dua kubur. Dua tanah kubur di mana dua kubur. Dua kubur untuk dua orang. Gitu. Itu maksud dia. Maka Nabi berkata, sesungguhnya kedua-dua orang dalam kubur ni diazab, sedang diazab, dan mereka ni tidak diazab kerana suatu yang besar, kerana kesalahan yang besar lah mengikut pandangan manusia, tidak. Adapun yang ini, Nabi isyarat dia ini kubur yang seorang ni, sebab apa dia diazab? Kerana dia tidak menjaga dirinya daripada air kencingnya. Makna dia tidak cermat semasa kencing, tidak berhati-hati semasa kencing. Perbincangannya selepas ni. Adapun yang seorang lagi, dia melakukan ini perbuatan mengacung, mengadu domba, bercakap menyebabkan jadi perbalahan orang, jadi hubungan orang itu jadi tak baik dengan sebab dia. Orang panggil batu api, jin batu api. Tak ni mudah benar berlaku lah ni. Tak payah pergi mana-mana. Duduk dalam masjid boleh buat ni. Mungkin dia guna telefon, dia guna smartphone, melalui WhatsApp, FB dan sebagainya. Ni kalau orang politik pandang nak lebat ni. Kalau nak belajar kita jadi batu api ni, kena belajar dengan orang politik. Dia pandang telajuk bab ni. Cara nak pelanggar orang ni memang kemahiran. Setengah-setengah, bukan semua. Saya sebut ni bukan apa dia, sebab kadang-kadang kita tulis setengah-setengah politik pasal logam nak motor dulu. Setengah-setengah tu, bukan semua. Orang yang tak jaga percakapan, tak jaga hati dia, tak jaga agama ni, kita bercakap di kalangan orang Islam. Kita sebagai rakyat dengan soal cemuh lah ni. Jadi orang politik kena beringat. Sebab kita sebagai rakyat ni, hadirat termasuk saya ni, kita duk tengok dia. Engkau sampai internet ke duduk rumah boleh tengok telatah pemimpin-pemimpin ni. Kadang-kadang bercakap tu sengaja, dia bercakap tu untuk supaya orang tu jadi terfitnah. Dia ingat tak berdosa bagi-bagi. Hak duk baik-baik jadi balah. Ni lah. Mana hadis ni boleh kita attack di kereta dia. Hadis ni dia baca. Banyak ada kita akan jumpa akan datang hadis berkenaan dengan orang jadi batu api. Sengaja dengan niat. Kadang-kadang mesyuarat nak buat lagu mana biar baluh pobok ni. Jahat tak jahat Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil satu pelepah tamar basah lalu membelah dua. Baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian memacak sebelah di atas satu kubur dan sebelah lagi di atas satu kubur yang lain. Kemudian baginda bersabda, mudah-mudahan akan diringankan azab kedua-duanya selagi kedua-dua pelepah itu tidak kering. Mana selagi pelepah kamar itu basah, maknanya akan diringankan azab. Hadis ni dia menjadi satu perbincangan besar juga. Dalam banyak aspek lah perbincangannya. Kita tengok sini ya, kita tengok sini. Sebab kalau kita tengok sini agak luar biasa sikit. Lepas kalau kita buat juga lagu mana? Lepas tu hak ni khusus untuk orang baru mati ke orang lama dah boleh buat juga. Kalau kita tengok sini hak lama dah mati. Mana kalau kita pergi kubur ni, kita pergi cari pelepah mana-mana, kita pergi pacak, cari hak basah jeruk tu, kita pun pacak. Boleh ke kita buat kerja gitu?
Dan orang yang mati dalam kubur tu pun dapat kelebihan ni juga. Sebab Nabi buat dengan kita buat. Ya kau begitu. InsyaAllah kita tengok dalam perbincangan ni ya. Kalau boleh hamba pun buat semolek juga. Kalau boleh lah. Cuba kita tengok sebelum. Hadis ini diriwayatkan dengan sedikit perbezaan lafaz tapi makna sama. Mana hadis ni dia ada lagi hadis-hadis lain yang mana mungkin beza, ada perbezaan dari segi lafaz tapi makna sama. Zahir hadis ini menunjukkan kedua-dua penghuni kubur itu adalah orang beriman. Zahir hadisnya gitulah. Kerana mereka berdua diazab dengan sebab kesalahan dosa yang mereka lakukan. Kehidupan alam kubur atau barzakh merupakan kehidupan alam ghaib yang tidak diketahui oleh manusia. Nabi SAW hanya mengetahui kehidupan tentangnya berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi sendiri ni pun, kalau kita belajar dalam kitab-kitab usuluddin, Nabi ni dia boleh tahu ke tidak perkara ghaib? Tak boleh. Asasnya begitu. Mana Nabi ni kalau dia nak tahu perkara ghaib, dia tak boleh tahu kecuali bila Allah SWT izinkan, bila Allah SWT bagi tahu, bila Allah Ta'ala wahyukan kepada dia, baru boleh. Maknanya Nabi dari sudut tahu perkara ghaib ni dia suka kita, dia tak tahu. Lepas tu hak ni boleh tahu ni, hak ni pada waktu ni. Kalau kita bincang dah pagi tadi di Masjid Paya Rambai, hak ni tidak, ni cuma berkait dengan perkara ghaib ni juga, berkait dengan Nabi juga. Apakah Nabi setiap kali dia pergi ke kubur mesti dia tahu? Tak. Bila Allah bagi tahu saja. Sebab banyak hadis-hadis yang menunjukkan Nabi tak tahu perkara ghaib. Hak ni ghaib, hak barak benar ghaib ni. Hak ghaib biasa pun Nabi tak tahu. Nabi tanya, apa sahabat dia tak mari, tak ada nampak 2-3 hari, tak mari mai subuh. Kira-kira je ghaib juga, tapi hak ni berat lagi ghaib. Hak tu pun tak tahu. Maka sahabat dia kata, dia kata Sayyidina Ali sakit mata. Bapa sakit mata? Nabi tak tahu. Maka Nabi minta suruh bawa saya. Lepas tu Nabi pun bacalah sesuatu. Nabi tafallut Nabi buat. Sia selalu dalam hadis. Lepas tu sore tu ya, aku sakit mata sahabat. Ngamal lagi, bapa Nabi tak buat gitu belakang. Kau mana sakit mata mari sini. No. Nabi tak buat gitu. Situlah hati-hatilah kita faham bahawa mukjizat Nabi dia tidak berlaku setiap hari. Kalau berlaku setiap hari habis masuk Islam orang muka. Misalnya Nabi bila terbit umur dia mari awan memayungi Nabi, tak payah pakai payung. Nabi tak pernah kena tali. Apa dipayungi? Kalau begitu sungguhlah masuk Islam habis mana ada muka. Patut tak ada bayar pun. Tengok bercanggah. Nak ada bayar mana? Dah ada dipayungi oleh awal. Tak payah sebut tu. Mana sebut juga tu. Mana cek. Tak ada tak kena tu. Benda begitu. Tak nak sabar tu. Kalau betul begitu sungguh. Masuk Islam habis. Bahkan dalam riwayat kita tengok. Belah bulan ni. Lepas berlaku belah bulan sekali. Lepas tu pokok dia minta lagi. Dia rasa seronok pula tengok bulan tu belah. Dia ingat karnival ke mana tak tahu. Dia minta berkali-kali supaya Nabi belah bulan. Nabi tak ikut error. Baik, misalnya di sini. Jelas bahawa hak ni dasar pada maklumat daripada Allah. Nabi tahu. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini bahawa dua kesalahan yang terdapat dalam hadis ini bukan merupakan suatu yang besar. Jadi bagaimana Nabi boleh tahu? Okey, kita kata dah, dia ni diazab. Nabi tahu dia diazab. Kenapa diazab? Nabi sebut pula faktor dia. Hak ni tak cermat, tak berhati-hati ketika buang air kecil. Hak ni pula ni kerana ada sikap buruk dengan buruk juga dia. Jadi batu hati, suka melaga-laga ke orang. Nabi tahu mana wahyu tu. Tu kita tak ada. Kita tak kira apa. Terseluk ayat setinggi mana tak kira apa. Bagaimana kedua-dua orang yang diazab dalam kubur ni bukan merupakan suatu perkara yang besar, sedangkan penghuni kubur diazab kerana itu di dalam riwayat yang lain terdapat tambahan begini. Kalau kita kira kecil ya, tapi dah tak jaga menyebabkan perkara besar jadi tak selesai.
Kita tak jaga hak kecil tu terjejas hak besar. Kerana tak jaga air kencing, ikutlah dalam bentuk macam mana, sama ada menyebabkan air kecil tu kena anggota lain, kena pakaian untuk salat, ambil wuduk pun jadi tak sempurna, tak sah wuduk. Kalau lebih teruk lagi semaya apa tak jadi. Kesannya apa? Asalnya kencing yang tidak dijaga. Asalnya kecil ya, sebab kencing orang tiap-tiap hari, bukan perkara besar pun, tapi dah tak jaga. Itu maksudnya. Baik. Dalam hadis lain, An Ibn Abbas qala, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ba'd hitan al-Madinah فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, Nabi SAW keluar dari salah satu kebun di Madinah. Nabi keluar daripada salah satu kebun di Madinah. Tiba-tiba baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua orang yang sedang diazab di dalam kubur. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka berdua ini sedang diazab. Mereka tidak diazab kerana sesuatu yang besar, sedangkan perkara itu sebenarnya besar. Mereka diazab bukanlah kerana sesuatu yang besar, tetapi sebenarnya besar. Apa maksudnya? Cuba tengok di sinilah dalam syarah ni. Mungkin ni pandangan ulama dalam kitab syarah Mishkat ni. Mungkin maksud bukan sesuatu yang besar dalam hadis ini ialah kencing itu bukanlah dianggap sesuatu yang besar mengikut pandangan manusia. Sebab tu setengah-setengah ni hak kita tahulah. Pertama kalau orang itu tidak Islam misalnya, kadang-kadang orang Islam kita kalau kencing biasa gitu, tak ada istibrak. Kadang-kadang pakai tak basuh gitu, tak basuh. Kalau basuh lebih-lebih kuat gitu. Tama-tama kalau ada lelaki, banyak lah tu gitu. Walaupun tu wadah pun cara bahasa kecil semua budak-budak. Aku bahasa mudah yang gitu lah. Kadang-kadang kena di pohon, tak basuh dah pohon tu. Kena di lutut, tak basuh dah lutut. Lepas tu kena di kaki, dah kencing dah sambil berdiri. Lepas tu ambil wuduk, cuba bayar. Dia kencing, orang kata panggil ngecik, terpencik kena di kaki dia tak basuh dah kaki. Lepas tu pergi ambil wuduk, macam mana gitu. Lepas tu semaya sah, kalau tidak wuduk sendiri pun tak sempurna. Itu kesan. Maknanya perkara ni asalnya kecil saja pada pandangan manusia, tetapi dia akan jadi besar. Sebab apa jadi besar? Kerana kecuaian. Kerana kecuaiannya. Atau mungkin juga setengah ulama kata isu kencing ni bukan besar dengan maksud nak jaga dia tu bukanlah susah sangat. Budak kalau kita latih, kita didik, kita buat secara praktikal, dia boleh jaga. Di sini betul-betul dia melibatkan kerana kecuaian, kealpaan tu semua. Tapi jadi besar pula, jadi tiba-tiba jadi besar. Sebab apa? Kesan daripada kecuaian itu asalnya kecil saja, menyebabkan wuduk tidak sah. Wuduk jadi tidak sah. Baik, katakanlah, kan saya nak ambil contoh di segi fiqh. Katakanlah semasa dia kencing itu dia telah istibrak. Mana dia basuh, malu dia pun dengan baik, tetapi dia tak jaga tu anggota lain. Padahal semasa dia kencing tadi, air kencing itu telah kena anggota lain, kena betis dia ke, kena lutut ataupun kena seluar dia. Dia tak ambil kira tu. Maka bila dia ambil wuduk dia tetap sah. Semaya dia tu masalahnya. Sebab semaya adalah keadaan pada tubuh kita ni ada najis, dia tak sah semaya. Bukan batal, tak sah. Mana berat pada batal lah. Kalau batal ni masa semaya ni sebelum semaya tak sah dia. Itu maksud dia ni. Selain daripada itu, dari sudut fiqh, dari sudut fiqhnya, hadis ini menunjukkan air kencing adalah najis dan wajib mengelakkan diri daripada mengenai tubuh atau pakaian, terutama ketika hendak mengerjakan salat. Ia merupakan sesuatu yang disepakati oleh ulama. Cuai di dalam memelihara diri darinya
Cuai di dalam memelihara diri darinya merupakan antara sebab azab kubur yang besar. Jadi kena jaga pula. Jadi kalau kita tengok sini, saya boleh sebut gini lah. Bila kencing ni pertama sekali kena jaga air kencing tu benar-benar keluar dengan habislah daripada saluran kencing. Tu kena jaga. Jadi usaha yang disebut oleh Nabi, kaedahnya dia panggil istibrak. Istibrak ni banyak cara lah. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab ulama, sebenarnya para ulama mengatakan lelaki, kalau untuk lelaki, kalau dia urut zakat dia buat gitu, itu sebenarnya tidak baik untuk kesihatan zakat. Lama-kelamaan dia boleh menyebabkan terjejak kesihatan dari sudut urat-urat ataupun saraf zakat. Itu ada sebut oleh kitab tu. Sebab itulah apa dia sebut oleh Nabi dengan cara berdahan. Itu satu. Yang kedua, ada juga bagi setengah-setengah orang yang umur agak kita kata lanjut usia tu, boleh jadi berdahan pun tak selesai juga masalah. Mungkin ada lagi sikit-sikit tu. Hak ni dia boleh dalam keadaan duduk beberapa kali, bangun macam ketuk ketampi lah kita kata. Bagi setengah-setengah orang bila dia buat gitu, ni pengalaman guru-guru kita lah, ulama, bila dia keadaan duduk bangun beberapa kali, istibrak dia tu lebih baik. Proses mengeluarkan air kencing daripada saluran zakar itu lebih baik. Itu satu penjaga. Penjaga yang kedua, ketika kencing itu sendiri, kena pastikan air kencing itu tidak kena anggota tubuh yang lain ataupun pakaian. Sebab tu dalam hadis akan datang kita akan jumpa Nabi tak benar kita kencing sambil berdiri. Satu. Walaupun ada Nabi kencing sambil berdiri, kita bincang selepas ni lah. Dan juga Nabi tak benar kita kencing tanah tu tanah yang keras. Sebab contoh kencing atas lantai yang simen, sebab air kencing tu dia akan ngecik habis lah, kena tu. Kalau di zaman Nabi suruh pilih, cari tanah hak pasir. Sebab ada juga tanah liat ni ada juga tempat keras tak boleh. Apa tu Nabi memberi peringatan begitu? Sebab air kencing tu dia boleh ngecik kena di tubuh kita. Enggak, kita kadang-kadang tak basuh dah situ, duduk basuh pada kemaluan saja. Ni sebab itulah kencing yang terbaik ni duduk pula. Tanah tu tempat yang mudah serap air, pasir ke dia tak kencing, dia terus masuk dalam. Gitu. Lepas tu dalam hadis sebut kalau kita kencing tu, mana tempat tu pasti ke tempat yang kita duduk tempat tinggi, air kencing kita tu kena pada tempat yang lebih rendah daripada kaki kita supaya dia mengalir pergi ke lain. Itu antara yang Nabi sebutlah dalam hadis. Kena jagalah. Patut Nabi kencing sambil berdiri tu kita bincang selepas ni, ada dalam hadis akhirat. Dalam hadis lain ni ada disebut ni, benda disebut ni. Jadi air kencing manusia ni, khususnya kita ni hak dewasa ni lah, najis, ini perkara yang telah disepakati ulama. Ulama sepakat memang najis. Mukhaffafah lah kita kata. Apa ni, mutawassit. Maknanya mutawassit. Mana hak pertengahan ini memang kena basuh guna air lah. Baik. Cuai di dalam memelihara diri daripadanya merupakan sebab azab kubur yang besar. Ia dijelaskan lagi oleh hadis yang lain seperti hadis ni An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aktsaru azabil qabri fil baul. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kebanyakan azab kubur ni dia ada berkait dengan kencing. Kebanyakan azab kubur. Kenapa begitu? Sebelum kita baca, saya sebut secara ringkas dulu lah. Sebab perbuatan orang panggil maksiat tu, kejahatan yang kita buat atas muka dunia ni, bukan semua diazab dalam kubur kerana perbuatan itu, bukan semua. Kebanyakan kejahatan manusia yang dilakukan muka dunia diazab di hari akhirat, bukan dalam kubur. Tetapi ada juga setengah-setengah amalan yang manusia buat, amalan yang jahat lah, hak menyalahi syariat, diazab dalam kubur, ada juga. Hak tu maksud Nabi, hak banyaknya hak kalau azab kena kubur, maknanya tak ada sampai hari akhirat kena dah kubur. Hak ni lah hak paling banyak. Hak ni lah. Misalnya kalau seorang itu menipu orang, tidak semesti dia azab dalam kubur, tapi akhirat tentu kena kalau dia tak tahu. Misalnya Nabi sebut antara perbuatan jahat yang diazab dalam kubur, tipu tanah orang. Kipit tawa, istilah kipit tawa, tipu tanah orang. Kipit tawa kena, kalau tipu tanah sekeping lah. No.
tu lagi lah. Tu memang atas dunia lagi. Dan dalam alam barzakh kena ada. Tapi bukan semua Nabi sebut. Ada. Hak ni maknanya Nabi kata hak ni lah banyak kali. Okey kecing tak jaga dia banyak sekali. Sebab apa? Sebab hal ni berlaku setiap hari. Tak tipu tanah orang. Tak berlaku setiap hari lah tu. Tapi hal tu pun kena juga. Hal tu memang kena kan. Hal ni kalau nak tahu kan, dia ada kitab khusus pula. Syekh Saleh bin Ahli Lali misalnya ada buku saya guna tentang azab kubur, ada buku khusus. Molek juga baca tu. Makna seseorang yang melakukan kesalahan di muka dunia ni, makna dia alam barzah, alam kubur kena ada. Tak tunggu hari akhirat. Bukan semua kejahatan. Ada. Antaranya ni. Dah ni yang paling banyak Nabi kata. Apa dia? Kencing, tak jaga. Kena berhati-hati lah. Tidak agak pakai kencing ni berapa kali sehari kita ni. Tambah-tambah hok berhimina air tu lagi parah. Lepas tengah tu memang jenis ngecing lah dia kata. Dia kalau bahasa sorak ni dia kata lagu mana Kelantan mudah juga nusak kalimah ngecing. Selalu. Kerak kencing lah. Boleh jadi dia berpenyakit ataupun jenis sebenarnya ya begitu. Ada guru kita duduk sini nak pergi ke Kedah tu, jadi lewat kiri dia. Tak boleh nampak, tak boleh lupa nampak stesen minyak. Kita kata susah kata bawa ni. Dah, nampak stesen minyak dia tu nampak tu kena dia pesan awak kalau nampak stesen minyak butilan kata parah lah ni. Nak siapa ke Sungai Petani ni parah ada je ni begitu. Ni juga ada. Kalau dia tak jaga juga parah benar. Parah tu. Jadi maknanya sebab tu Nabi sebut tu. Kita kata tipu tanah orang pun kena juga. Tetapi bukan semua orang buat. Orang-orang jahat sungguh dia buat tu. Tapi orang ni kecil ni orang baik, orang jahat pun kecil lah kau. Ni. Sebab tu Nabi kata gitu tu. Maknanya kena beringat sungguh kita tu. Tamu-tamu pakai jubah pun. Pengalaman kita pakai jubah kan. Payuh kat tu. Nak pecah. Nak kat tekuk banyak perkara tu. Lepas tu nak kecilnya jatuh pula. Kena pula sodah nak basuh. Benar-benar gitu kena jaga. Benar-benar gitu kena jaga. Banyak cerita. Malah ada cerita. Pada habisnya cerita. Ni cerita orang di Mekah ni. Cerita orang Mekah. Dia ni kesal daripada kencing ni akhir sekali jadi was-was. Nak kali nak pergi kencing dia akan bawa spare. Kain spare. Sama ada kain ihram ataupun kain lain. Dia rasa dia jadi hati dia tak tenang kalau masuk bilik air tak salin pakaian dia. Sampai jadi gitu. Ni lah. Dalam kitab, dalam syarah tak sebut. Kencing dia jadi bahaya sangatnya bukan kerana ni saja. Dia salah satu sebab jadi timbul was-was tu kalau tak jaga. Was-was dia tak jadi lalu lama kelamin. Akhir sekali kan jadi bahasa tak sedap. Nak kali masuk bilik air mesti tukar kain. Susah tu. Di Mekah lagi susah. Siapa bini dia kata panggil ustaz, tolong bagi nasihat. Dia suruh kita kaunseling untuk lelaki dia. Pergi ke tempat nak miqat. Kena bawa sebol kain ihram. Kalau dia masuk bilik air. Kain ihram dia masa tu bini dia, anak dia aja bawa ya. Sebab kalau dia masuk bilik air topik, dia akan salin. Bini kata bila kelik dah kata basuh lalu. Nak main nak gila ni. Bukan ada. Ni masalah kencing ni dia bukan masalah ni saja. Dia ada lagi masalah lain. Yang mana kalau tak jaga daripada awal dia boleh jadi gitu. Baik, saya ambil sikit lagi. Baik, punca kedua. Sebab dalam hadis ni dia disebut dua perkara penting. Yang pertama dari sudut tidak jaga, tidak cermat dalam bab baul, bab kencing. Yang kedua, salah satu penyebab juga yang menyebabkan dia azab dalam kubur lagi ialah orang yang jadi batu api, suka melaga-laga kau dengan sebab dia jadi orang balah. Kena jaga molek ni. Kena jaga. Punca kedua yang menyebabkan azab kubur yang disebut dalam hadis ini ialah mengadu domba. Yang ini menjadi batu api. Mengadu domba di sini iaitu membawa cerita kepada seseorang dengan maksud untuk menimbulkan kebencian.
atau permusuhan dengan seorang lain. Kadang-kadang cerita hak dia bawa tu betul, bukan kata tak betul. Kalau tak betul jadi fitnah dia panggil. Cerita hak dia bawa tu betul. Dia kata dia kata saya demo tu. Gue ingat sikit saya ni. Oh dia begitu. Sebab minggu lepas dia sebut dia kata demo, dia sebut tentang demo. Kau yang pelik kok. Oh dia sebut gitu. Oh bahaya saya gini dan saya gini bahaya. Dia jadi rosak kehidupan bermasyarakat itu. Kadang-kadang dia sebut tu mana gue ingat sikit. Kau nak cerita betul kan? Dia begitu. Dia tak saya cerita. Dia begitu kita pun tengok mati-mati mari duk. 2 hari tak ilah duk mikir nak apa. Nyaroyak gapo. Punahlah saya. Jadi punah dah saya. Hubungan jadi retak dah tu. Ni ada jenis penyakit ni. Ni Islam sangat benci ni perangai gini. Sebab dia perosak hubungan manusia. Dia akan jadi penjarakan fizikal lah. Gini dia bukan COVID saja. Dia akan jadi gitu. Kena jaga mulai ada perangai ni. Sebab tu kita kalau ada bubu jenis lagi kena nasihat dia mau jadi gitu kan. Dia boleh jadi gitu. Kalau boleh royak dia, tak ingat hadis, tak apa baca terjemah dia. Royak ke dia. Bahaya nyanyi. Kesedihannya boleh menimbulkan kebencian atau permusuhan dengan orang lain. Ia merangkumi sama ada sesuatu cerita tu benar tu atau tak benar, tak kira, asalkan dia yang mencetuskan perbalahan tu, kebencian itu. Nabi SAW memberikan ancaman keras terhadap perbuatan mengadu domba ini, menjadi batu api ini, sebagaimana disebut dalam hadis lain. An Hudzaifah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannah namam. Diriwayatkan daripada Hudzaifah katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang mengadu domba. Tidak akan masuk syurga orang yang jadi batu api. Tidak akan masuk syurga orang yang melaga-lagakan manusia. Tak akan masuk syurga. Apa maksud tidak masuk syurga? Tidak masuk syurga bukan bermaksud terkeluar daripada Islam dan langsung tidak dapat memasuki syurga, tetapi sebaliknya ia merupakan ancaman keras dan sebagai tanda dosa besar. Ini kerana seseorang Muslim tidak terkeluar daripada Islam kerana melakukan dosa besar. Dalam setengah-setengah kitab lain ada ulama sebut lebih detail lagi. Begini, hadis-hadis yang menyebutkan tidak masuk surga bila buat kesalahan, dia memberi makna beberapa perkara. Yang pertama, selain daripada sebut sini, ayatnya itu isyarat dosa besar. Isyarat dosa besar. Yang kedua, isyarat dia ni lambat masuk surga. Sebab apa? Sebab perbuatan ni besar tu aja. Besar, ayat ni besar sampai tak masuk. Padahal akan masuk juga sebab dia Islam. Yang ketiga, boleh dengan erti bahawa dia akan masuk neraka. Bila kata tak masuk surga, akan masuk neraka tu lama. Itu antara disebut oleh ulama. Yang keempat, ada juga ulama kata dia ni antara orang yang lewat masuk surga kalau dia tak bertaubat dengan dosa. Ayatnya berat lah. Berat kena berhati-hati sangatlah. Tidak. Sebab mengadu domba ni dia mudah sangat ni, sebab dia tak perlu modal pun. Dia tak perlu modal pun. Tak perlu isi barang. Kecek gitu. Kalau demam sikit-sikit boleh lagi. Tak mesti segar belah mana. Mudah. Ni bahaya. Tamu-tamu sampai tahun ni tak mudah nak lah. Berok dia masuk dalam grup WhatsApp. Kau calon habis orang lain. Kalau saat dia molek-molek sejuk, molek-molek masuk dia jadi panas lagi. Ada jenis manusia tak pakar gini. Kalau dia tak masuk apa tak apa, dia masuk sudah. Ada. Malah kita tahu berlaku hari ni, kadang-kadang kita kata masuk dah kawan, masuk dah. Kadang-kadang kita kata begitu. Tapi orang lagu ni dia ialah kemaluan ada, tapi malu tu tak ada. Orang jenis ni lah, kata gapo tak apa. Hilang sifat-sifat baik tu baru ada. Ni kesian dia, sebab tu kena nasihat lah. Kalau boleh PM dia ni masuk hadis ni sama dengan terjemahan. Kata ni sunnah, hadis ni berkali Nabi buat untuk demo dah. Kayak gitu. Hadis ni sesuai sangat untuk demo. Kau ambil tepek kita kata untuk demo.
Kadang-kadang manusia ni kalau kita kata kalau syarah secara lembut ni kadang-kadang tak bakas setengah orang kena wigi tu. Mudah-mudahan beza berubah. Kita sebagai saya, kalau saya ke dia. Tak kira lah dalam channel politik ke channel peniaga, tak kira. Akan ada semua jenis perangai lagu ni. Ni. Kita berhabis dah sikit ni. Tidak menjaga diri dari air kencing, iaitu najis, membawa kepada kerosakan hubungan seseorang dengan Allah. Ni kesimpulan sangat bagus. Hak tadi apa jadi masuk neraka menyebabkan dia azab tu. Sebab kita tak jaga air kencing ni, makna hubungan dengan Allah jadi terjejak. Semaya jadi tak sah. Ada pun mengadu domba ni, hak kita panggil jadi batu api ni, berapa besar sangat dosa tu sebab dia menjejaskan hubungan dengan manusia. Kalau hak kencing tadi dia menjejaskan hubungan dengan Allah, semaya tu hubungan kita dengan Allah tiba-tiba tak jadi semaya, tak sah semaya. Sebab apa? Kita tak jaga kencing. Beratlah. Hak ni pula ni besar dianya mengadu domba ni kerana dia memutuskan hubungan sesama manusia. Hak duk molek-molek jadi bala. Sebab kita ni orang Islam kena jaga dua. Hablum minallah dengan hablum minan nas. Jaga hubungan kita dengan Allah dan jaga hubungan kita dengan manusia. Dua perkara besar. Patutlah. Jadi dengan kesimpulan dia buat kita nampak patut besar pun. Sebab dia boleh menjejaskan dua prinsip. Hubungan manusia sebagai seorang mukmin, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Begitulah hadirat. InsyaAllah hadis yang ke-6 tu kita akan bincang minggu hadapan. InsyaAllah saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.